مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Semua sihat? Alhamdulillah. Satu anugerah yang perlu kita syukur. Sebab dengan anggota tubuh kita inilah kita akan gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk jaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan kita rosakkan tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan tubuh badan kita, dan kemudian dia menjadikan kita ni tak dapat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata, sejauh mana kita jaga mata kita, jaga mata kita daripada pandangan yang Allah tak redha, ataupun kita jaga pandangan kita dari perkara yang boleh menyebabkan mata kita rosak, sehingga bila mata kita rosak, so kita susah nak membaca Al-Quran. Maka ni semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga tubuh badan kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu 'asa ay yanfa'na aw nattakhidahu walada wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi wa lin'allimahu ta'wili min ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzi, dan berkatalah alladzina, orang-orang, ishtarahu, yang dia ni nak membeli Nabi Yusuf mim Misra, dari negeri Mesir. Limraatihi, dia berkata kepada isterinya, akrimi maswahu asa, akrimi maswahu, muliakanlah hamba ini, berilah dia layanan-layanan yang baik, asa ayyang fa'ana, mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, ataupun kita ambil budak ini sebagai anak angkat kita. Wa kadzalika makanna li Yusuf, dan begitulah Allah kata kami berikan kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf fil ardi, di Mesir, walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan kami ajarkan kepada dia takwil-takwil mimpi, wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap urusan-urusannya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia ni tak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang sangat-sangat penting yang perlu kita fahami. Ini kisah Nabi Yusuf selepas Nabi Yusuf dibuang oleh keluarga dia. Ketika Nabi Yusuf dengan penuh tipu helahnya saudara-saudara Nabi Yusuf ni, dia tak suka kepada Nabi Yusuf ni, dia pun minta kepada ayah Nabi Yusuf. Ayah Nabi Yusuf siapa nama dia? Ada yang tahu ayah Nabi Yusuf? Yusuf bin, ada yang tahu? Yusuf bin Yaqub, anak Nabi Yaqub. Yaqub bin Ishaq. Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi. Jadi Nabi Yusuf ni adalah seorang yang mulia, anak orang mulia, cucu kepada orang mulia. Jadi selepas Nabi Yusuf dibuang ke dalam telaga,
kan, dan lepas Nabi dibuang ke dalam telaga, kan, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dia menjadi seorang nabi, kan, dan ada sekumpulan musafir datang, kan, tengok, kan, ada orang dalam tu diambil, kan, dibawa pergi ke Mesir untuk dijual. Maka ketika sampai dekat Mesir ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika masuk ke dalam pasar tu macam gempa bumi, bergoyang, kong kong kong. Maka masa Nabi Yusuf nak dijual, orang tawar 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 100 dinar, 1000 dinar, orang bid harga Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf ni, kan, bukanlah seperti orang biasa. Nabi Yusuf ni adalah Nabi yang dia ini handsome dari segi zahir dan batin. Maka ketika Nabi Yusuf nak kena jual, orang bid harga, sampailah satu masa, bahawa tak ada lagi orang yang mampu untuk bid harga tertinggi. Iaitu berapa? Iaitu seberat badannya Nabi Yusuf ketika itu. Maka hanya ada satu orang saja, itu Al-Aziz. Al-Aziz ni dia ni wazir menteri Mesir. Dia pun yang sanggup beli Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka dia pun berkata kepada isterinya, akrimi mathwa, kamu muliakan budak ni, asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan satu hari nanti dia ini akan memberi manfaat kepada kita. Maka ahli mufassirin mengatakan bahawasanya dalam dunia ni ada 3 orang sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan firasat tepat, tak salah. Tahu firasat? Firasat ni adalah detikan hati yang mengatakan bahawa ni lepas ni macam ni, lepas ni macam ni. Dia bukan tahu takdir yang akan datang, tetapi dia ada firasat sebab hati dia tu bersih. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika dia mempunyai firasat bahawasanya orang yang paling layak menggantikan tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Umar. Itu satu. Yang kedua ni adalah anaknya Nabi Syuaib yang mengatakan kepada Nabi Syuaib bahawa kamu ambillah Nabi Musa ni sebagai pekerja kamu. InsyaAllah dia akan memberikan banyak manfaat kepada kamu. Tahu anak Nabi Syuaib? Anak Nabi Syuaib kata kepada Nabi Syuaib untuk mengambil Nabi Musa sebagai pekerja dia. Sebab apa? Termasuk firasat yang tepat. Dia kata ambillah Nabi Musa ini sebagai pekerja, dia akan memudahkan urusan. Dan benda tu memang betul terjadi. Siapa Nabi Musa? Nabi Musa adalah seorang Nabi, kalimullah, orang yang dekat dunia ni yang boleh berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ni siapa? Dalam sebahagian tafsir mengatakan bahawa Nabi Musa ni adalah seorang yang qawiyun amin, orang yang kuat, dan orang yang amanah. Jadi tanda-tanda lelaki sejati itu, Fauzi, dia ni kuat dan dia ni amanah. Faham? Bukanlah seperti orang laki-laki tiba-tiba keluar je jerawat satu dah pening satu dunia dah. Macam satu musibah yang sangat besar datang pada diri dia. Maka ulama mufassirin mengatakan siapakah lelaki sejati? Lelaki sejati ini adalah dia seseorang yang qawiyun amin, dahlah kuat, dia amanah. Maka tu yang memang betul terjadi. Ketika anak Nabi Syuaib mengatakan kepada Nabi Syuaib, ambillah Musa sebagai pekerja. Berapa tahun dia bekerja dengan Nabi Syuaib? 10 tahun. Tilka asyaratun kamilah. Bukan sekejap, bukan 3 tahun, bukan 2 tahun, 10 tahun. Yang ketiga,
adalah Al-Aziz yang dalam cerita ini. Ketika dia ni mempunyai firasat yang sangat tinggi, dia tak kenal Nabi apa nama dia, tak kenal Nabi Yusuf ni siapa, datang daripada mana, tetapi mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, orang tengok sekali je dah jatuh cinta. Mana tak jatuh cinta, tengok sekali je jari terpotong. Pernah dengar cerita yang para wanita Mesir tengok Nabi Yusuf terpotong tangan dia. Maka ulama mengatakan bahawasanya manusia ni dia ada kehandsoman dia tu ada tiga. Tiga kehandsoman dan kecantikan manusia ni dilihat daripada tiga perkara. Pertama, daripada segi fizik. Ada orang tu memang fizik dia tu handsome, tengok sekali je cair. Ada yang macam tu, yang Allah berikan kepada dia. Macam Eddie Hafiz, tengok tu cair. Ada yang kedua, orang ni dia ini cantik, handsome dari segi rohani. Rohani dia tu bila dia lalu je, walaupun muka dia tak handsome, ataupun orang tengok dia, orang boleh jadi lembut, orang boleh jadi tertarik kepada dia. Muka tak handsome, tetapi rohaniat dia kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan hati-hati ni lembut untuk boleh menerima dia. Ni orang yang kedua. Yang ketiga ni, na'udzubillah min zalik, dahlah tak handsome, rohani pun tak berapa nak cantik. Semoga Allah jauhkan kita daripada nombor tiga. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Yusuf ni handsome daripada segi fizik dan juga daripada segi rohaniat. Bila orang tengok je, ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Orang mesti kata ni bukan manusia ni, ni malaikat. Nak kata begitu handsomenya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka ketika para ahli hukam, ahli hikmah, dia membaca ayat akrimi maswa asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada, maka dia menangis. Para ahli hukam, ahli hikmah. Kenapa ahli-ahli hikmah ni, ahli-ahli hati, ahli-ahli tasawuf ni, dia ni ketika membaca ayat akrimi maswa, dia menangis. Maka ulama mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf ketika dia berada di satu circle, yang mana circle tu orang kenal dia, dia orang kenal siapa tu Nabi Yusuf. Siapa tu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tu adalah anaknya Nabi Yaqub, cucunya Nabi Ishaq, anaknya para nabi, cucunya para nabi. Dalam diri dia ada darah yang mulia, mengalir darah kenabian, tetapi pada circle itu dia tidak dianggap seperti ada. Wujuduhu ka'adamihi, adanya Nabi Yusuf dianggap macam tak ada. Sampaikan apa? Orang dalam circle dia tu benci sangat kat dia. Padahal dia tu seorang Nabi, saudara dia tu bukan Nabi. Maka sebagai ulama mengatakan bahawasanya bila kita ada benih kebaikan di dalam diri kita, maka ketahuilah bahawasanya akan ada syaitan yang akan menghasut orang sekeliling kita untuk benci kepada kita. Ni termasuk orang yang dalam diri dia ada benih kebaikan. Berbeza kalau orang yang dalam diri dia ni tak ada benih kebaikan, dia duduk mana-mana je, tak ada orang benci dia. Kalau kita tengok, kita duduk kat mana-mana tak ada orang benci, orang sayang semua, hati-hati. Mungkin kita tak ada benih kebaikan. Maka ketika Nabi Yusuf berada dalam satu circle yang mana orang kenal dia, darah daging dia sendiri, saudara-saudara dia ni berbenci kepada Nabi Yusuf. Dia mengatakan apa? Uqtulu Yusuf fa'awitrahu arda. Kita bunuh je Yusuf. Yusuf ni dia ni cari perhatian ayah. Kita semua ayah macam tak anggap.
Jadi dia nak buang Yusuf. Dia macam-macam helah. Dia pergi kata dekat ayah dia nak bawa pergi main. Lepas tu tiba-tiba bawa pergi main. Dia campak Nabi Yusuf kat dalam telaga. Campak Nabi Yusuf kat dalam telaga. Lepas tu dia bawa balik baju yang penuh dengan darah serigala. Dia kata kat ayah dia, Nabi Yusuf kena makan dengan serigala. Jadi macam-macam helah yang saudara dia, orang yang kenal kepada dia, buat cerita tentang dia. Maka para ahli hikmah mengatakan bahawasanya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam pergi ke satu tempat, dibawa oleh orang pergi ke satu tempat yang mana tempat tu tak ada orang kenal pun kepada dia, tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala nak berkehendak meletakkan rasa cinta kepada orang untuk cinta kepada kamu, maka kamu tak akan dapat berbuat apa-apa. Maka betul ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dibawa pergi ke Mesir untuk dijadikan hamba, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan rasa cinta kepada Al-Aziz wazir Mesir untuk cinta kepada Nabi Yusuf, bukan untuk dijadikan hamba, tetapi au natakhizahu walada, untuk dijadikan sebagai anak angkat. Maka dalam hikmah setengah ayat ini, ulama mengatakan bahawasanya apa saja yang berlaku di dalam diri kita, ini adalah yang terbaik. Jangan pernah kita rasa bahawasanya musibah yang datang ke dalam diri kita ini adalah satu perkara yang akan menjatuhkan derajat kita. Bukan. Hari ini kita tengok orang-orang Yahudi, macam mana dia ni berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang berada di Palestin, untuk menjatuhkan orang-orang Islam. Tetapi apakah dia dapat yang dia nak? Dia nak jatuhkan, apakah dia dapat? Tak. Dia dapat apa? Dia tak dapat apa-apa. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah ya adalla a'malahum. Pelajaran hari Jumaat minggu lepas. Adalla a'malahum. Orang-orang kafir ni apabila dia buat perkara baik macam mana pun, dia tak akan dapat sikit pun daripada apa yang dibuat. Adalla a'malahum, Allah Subhanahu wa taala akan hapus segala kebaikan-kebaikan dia. Maka apa lagi dia kalau berbuat zalim, dia tak akan dapat apa. Dia nak orang ni rasa sakit, tapi tak, orang Islam semakin datang kepada dia ujian, semakin bertingkat sabar dia, semakin bertingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah tanggungjawab kita, apakah sifat yang perlu kita rasakan ketika datangnya musibah kepada kita? Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma serahkan, bagaimana cara serahkan, iaitu dengan kita berdoa, beramalan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati-hati manusia ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berpesan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang dia ni memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dia dengan para manusia. So kalau hari ni kita ada masalah dengan manusia, kita ada slack dengan orang, maka kita cuba perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan baguskan hubungan kita dengan para manusia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu kulli hawlim minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna
بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته